Okey, saya sekarang ni dekat bahagian belakang, tak tahulah nampak kan? InsyaAllah nampak. Tadi dah ambil gambar. So, inilah The Majestic Gunung. Sebenarnya saya nak cerita, musuh utama bagi pendaki bukan semangat, tapi adalah kesihatan dia. Jadi pagi tadi saya melakukan percubaan untuk menawan Gunung Kinabalu. Apabila habis tangga kayu untuk pergi ke tangga yang seterusnya, saya kena asthma attack. Yang saya kira asthma attack itu adalah perkara biasa. Jadi saya bagi diri saya bertenang lebih kurang 5 minit. Tapi saya tak dapat. Dada saya terlalu ketat seperti nak pecah. Atas faktor keselamatan diri sendiri, saya ambil keputusan untuk patah balik dan berehat di bilik lah. Okey. Jujurnya sangat sedih lah. Siapa yang tak sedih kan? Lagi-lagi bersama kawan-kawan dan suami yang diorang dah naik atas. Tapi saya tahu setiap berlaku tu ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya saya berada di satu paras yang sangat tinggi di negeri Sabah, dalam 3,000 kaki. Dan saya melihat satu pandangan yang sangat indah, subhanallah. Dan semalam ketika saya sampai ke hostel Lemaing pukul 7.30, ketika saya melalui kilometer yang terakhir itu, waktu maghrib hampir masuk, saya dapat melihat remang cahaya merah yang terakhir menunjukkan waktu maghrib masuk, dan sehinggalah hilang bayang-bayang putih di dada langit, yang menunjukkan hampir berakhirnya waktu maghrib. Belum berakhir lagi, hampir berakhir waktu maghrib. Ketika itu dalam pukul 7.30, lebih kurang 100 meter ke penginapan lah, saya nampak remang cahaya putih tu. Jujurnya, adakah saya rasa sangat terkilan ataupun sangat sedih? Tak, Allah ni terlalu luas yang banyak untuk saya kongsi dan saya pelajari dan nikmati. Contohnya macam salah satu impian saya nak melihat Fajar Siddiq dengan Fajar. Saya tak ingat yang waktu maghrib tu dipanggil apa warna di langit tu. Saya memang beberapa kali naik ke puncak gunung saya nak lihat, tapi saya tak berjaya, dan hasrat tu saya simpan dalam hati. Alhamdulillah, sepanjang pendakian 1 kilometer terakhir ke Labarata semalam, Allah bagi saya peluang melihat remang maghrib, permulaan maghrib dan sehingga hampir pengakhiran waktu maghrib. Dan selain daripada stamina, musuh utama di sini adalah kesejukan. Memang sangat sejuk lah dia. Air pipe dia pun macam mandi air batu. Memang sangat sejuk. Dan rezeki saya semalam, saya mendaki daripada kilometer kedua, kalau tak silap saya. Kilometer kedua, ataupun kilometer 2.5, hujan mulai turun. Dan saya memang lencun kebasahan lah sehingga ke hostel. Saya menginap di Lemaing. Jadi kepada kawan-kawan, anak-anak murid, kalaulah ada peluang mendaki, melakukan pendakian, persediaan mental dengan fizikal sangat penting. Dan apa cikgu dapat kalau kita naik tinggi-tinggi tu? Dapat penat je. Betul, dapat penat. Betul penat. Kalau kita duduk dekat tempat yang tinggi dan kita nampak banjaran gunung yang menganjur ke selatan, ke utara, ke barat, yang memegang bumi ini sebagai tulang-tulang bumi yang Allah sebut dalam Quran. Kita nampak lihat betapa cantiknya ciptaan Allah. Dan kalau betul bila orang tanya apakah bukti kekuasaan Allah, jawapan dia adalah alam ini. Tapi untuk mereka yang berfikir sahaja. Jadi kalau ada peluang anak-anak, pergilah. Di waktu usia muda, di waktu badan masih kuat. Saya pergi percubaan pertama ni ketika umur saya 43 tahun. Jujurnya tidak banyak fitness yang saya buat. Saya cubalah. Alhamdulillah. Daripada segi orang kata sakit tulang ke, sakit lutut ke, sakit sendi ke, saya tidak mengalaminya. Physical fit, alhamdulillah. Bahagian tu alhamdulillah. Musuh saya yang utama adalah asthma attack. Ketika lagi lebih kurang 300 meter, 500 meter ke kawasan guest house penginapan, saya telah diserang. Kalau perasan masih berkahak lagi. Saya diserang asma attack beberapa kali. Tapi saya sebutnya untuk mengawal keadaan, bernafas dengan cara yang betul.
supaya tak ada halangan daripada guide. Sebab sepanjang pendakian semalam, ucap pertama guide pada saya adalah, bagaimana kamu bernafas? Kamu bernafas okey tak? Itu saja ucap pertama dia. Tapi saya kiranya macam membohongi diri sendiri. Saya mengatakan pernafasan saya okey. Sehinggalah ke hostel, dan waktu tidur, lagi sekali saya kena asthma attack. Dan ketika itu saya dah makan ubat. Ia tak membantu. Dan pagi tadi saya tahu dalam keadaan diri saya yang saya rasa agak kurang yakin. Dan segalanya terjawab selepas saya mula mendaki tangga. Saya kena asthma attack dan saya cuba bertenang selama 5 minit. 5 minit bertenang untuk mengatur balik pernafasan. Dan tidak berjaya, maka saya bertanya pada guide. Guide jawab dengan jujur, ya, kalau kamu mau turun, turun sekarang sebelum kamu lagi penat, lagi letih. Maka di sinilah saya lebih kurang pukul 6.40 pagi kalau tak silap saya. Ya, sangat cantik. Tapi saya malas nak pergi sana ambil sunrise. Minta maaflah cikgu kamu ni memang pemalas orangnya. So kamu tengoklah flora dan fauna. Tapi semalam sepanjang pendakian saya jumpa goldflakes. Saya jumpa goldflakes, saya jumpa cacing yang besar macam saya jumpa dekat Gunung Benung, tapi tak cukup besar, tapi besar. Itulah yang menarik saya jumpa. Tupai kat sini memang gemuk-gemuk dan friendly. It's okay, tak sampai puncak. It's okay. What we call that? The experience tu yang memang subhanallah. Experience tu adalah yang paling mahal sekali. Tak perlu nak bertanding siapa sampai awal, tak perlu. Kita berjalan dengan pace kita sendiri. Kita melihat keindahan ciptaan Allah. Saya berterima kasih kepada adik saya yang memperkenalkan selawat tajrifiah kepada saya. Jadi semalam itu adalah penglipu lara kepada kepenatan saya sepanjang berjalan. Saya melawat itulah. Jadi dia macam membantu sedikit sebanyak. Saya berterima kasih kepada groupmate yang berusaha sampai lebih awal daripada saya. Booking katil, dia booking saya katil kat bawah sebab katil double decker. Sangat bersyukur. Bayangkan orang yang berat macam saya 100 kilo nak panjat duduk atas. Which is saya sangat bersyukur dengan segala kemudahan yang Allah bagi. Dan saya tahu saya hanya akan sampai ke puncak jika Allah izin. Dan saya tahu jika Allah tak izin, itulah yang terbaik untuk saya dan kawan-kawan saya. Kerana saya tidak mahu pendakian, setiap kali saya melakukan pendakian, saya akan menyusahkan orang. Saya tidak mahu itu berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita bercerita pasal Gunung Kinabalu ni, saya dengan ejen Mr. M menguruskan dengan begitu lancar sekali. Segalanya selesai. Pendakian dimulakan seawal pukul 9.35. Saya bermula dengan baik. Lebih kurang 1 kilometer 1 jam. Kemudian saya mula, saya rasa mengalami defisit tenaga kot yang awal tu. Saya agak keletihan. Saya makanlah. Saya tiba di checkpoint yang pertama, layang-layang had. Semua pendaki dikendaki melepasi kawasan itu sebelum pukul 4. Saya melepasinya pada pukul 3 petang. Dan saya mula mendaki dengan kadar yang makin perlahan. Mungkin sebab hujan. Baju saya basah bukan air hujan, mungkin bercampur dengan peluh saya sendiri. Saya kesejukan, kasut basah lencut. Dan makin lama saya rasa saya bukan sahaja mengalami defisit tenaga, tetapi saya juga mengalami masalah macam EMS, acute mountain sickness. Tapi saya tak pasti, saya mula pening. Tapi yang saya pasti, pernafasan tidak teratur. Jadi saya kira oksigen dalam badan tidak cukup, menyebabkan saya mula pening dan saya mula kram. Ada dua keadaan yang menyebabkan saya kram. Pertama, kekurangan oksigen ataupun sejuk. Dan saya tiba di kawasan rehat hostel Lemaing pada pukul 7.30 malam. Alhamdulillah pihak pengurusan Sabah Park sangat bagus. Makanan walaupun saya lambat, kafe telah ditutup tapi telah dipacking oleh mereka. Kemudian saya tidur, agak tidak lena tidur kerana sebenarnya terlalu sejuk. Selimut, bantal, tilam semua sejuk. Sejuk tu memang mencengkam sehingga ke urat belikat lah. Sehingga dalam tidur kadang-kadang terasa kaki tu tegang macam tu. Jadi
rezeki lah, rezeki Allah bagi. Saya bangun pada pukul 1, saya boleh bangun dengan keadaan yang fizikal saya rasa saya fit. Walaupun sebelum tidur tu kena asthma attack kan. Saya rasa fizikal saya fit, saya siap pergi dan cuba mendaki. Jadi saya rasa pada kali ini, pendakian kali ini musuh utama saya adalah asma itu sendiri. Jadi macam kawan-kawan, anak-anak tahu, berat saya 105 kilo. Pada usia 43 tahun, saya dikategorikan mempunyai masalah kesihatan. Jadi untuk mengelakkan perkara itu berlaku, saya telah buat medical check-up. Alhamdulillah, selain daripada kolesterol yang tinggi, saya tidak ada masalah yang lain. Sama ada daripada darah tinggi, ataupun kencing manis, ataupun yang seangkatan dengannya. Kalau pasal asma pula, saya memang lupa bila last asthma attack. Saya kata, kalau tak silap saya, last asthma attack lepas saya menerima dos yang kedua. COVID-19. Jadi bila saya terima yang tu, memang tu saya itulah kali terakhir saya kena asma attack. Memang saya menjaga kesihatan tu utama sekali daripada segi asma, sebab saya tahu itu adalah halangan kepada saya untuk bergerak aktif. Tapi takdir Allah, hari ini menyaksikan saya di sini sekitar hampir pukul 7 pagi sudah melihat keindahan ciptaan Allah. Kita nampak awan-awan tu kan. Anak saya selalu tanya, dia nak pergi dekat awan. Saya selalu cakap, bila you ada kat tempat tinggi, that awan doesn't feel like awan. Awan tu akan rasa macam kabus, mist yang sangat tebal sampai rasa macam hujan renyai macam tu. Tapi orang yang duduk dekat bawah, dia akan nampak dekat langit tu awan. Macam tu. Okey anak-anak, berusahalah mencapai impian kamu. Walaupun macam kes saya ni tak tercapai impian saya, tetapi saya puas. Kerana yang pentingnya perjalanannya, usahanya. Kalau diizinkan Allah, adakah saya ingin kembali ke sini? Kalau Allah memberi keizinan, insya-Allah saya akan kembali mencuba lagi ke sini. Tapi dia bukanlah satu topik yang utama. Dalam pemikiran saya, untuk menikmati hidup ini bukan sekadar bertanding berapa banyak gunung yang dah daki, berapa cepat dah sampai, siapa paling kuat, siapa paling pandai, siapa paling kaya. Bukan. Kalau itu tujuan hidup kamu, kamu akan menderita. Kerana sentiasa ada orang yang paling pandai pada kamu, ada orang yang paling kuat pada kamu, ada orang yang lagi kaya pada kamu. Kalau berlari, ada orang lagi laju pada kamu. Kalau cantik, sentiasa ada orang yang lebih daripada kamu. Sebab semua kelebihan itu sebenarnya Allah pilih nak bagi kat siapa. Jadi kalau tanya saya sebagai orang yang sangat orang kata tak sedar diri badan besar mendaki juga ni, bagi saya yang paling penting pengalamannya. Allah izinkan, siapa sangka pada umur 43 ni sudah mendaki ke Gunung Kinabalu, walau tak sampai ke 800. Siapa sangka? Bagi saya menikmati hidup dengan berusaha bersungguh-sungguh mencuba sehabis baik. Dan kalau tak dapat, kita enjoy the experience, pengajaran di belakangnya. Sama juga dengan SPM. Macam kamu nak SPM, kita congkir sikit SPM. Macam kamu nak SPM, kamu dah berusaha bersungguh-sungguh. Andai kata tak dapat, tak apa, ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya kamu merasai pengalaman berusaha sungguh-sungguh. Kamu tak nak satu hari ni nanti kamu terfikir, kalaulah aku berusaha bersungguh-sungguh, kalaulah saya tak nak perasaan kalau tu ada. Macam naik Kinabalu ni, adakah saya terfikir kalaulah saya cuba naik? Tidak. Saya tidak terfikir kalaulah saya cuba naik, sebab saya tahu limit badan saya. Okey, anak-anak, sebenarnya kan cikgu punya kamera ni tak boleh rakam awan tu. Sebenarnya awan tu kau tengok detail, ada macam pancuran air terjun jatuh di celah gunung tu. Cantiklah pula, macam masuk dalam kolam. Sangat cantik. Nampak tak ni? Sekejap cikgu try tunjuk. Ni. Macam air terjun masuk dalam kolam. Okey, selamat maju jaya. Berusahalah untuk mencapai segala yang terbaik dalam hidup kamu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah. Wadal liqa. Bye. Assalamualaikum.